Kenapa? Nabi menyebut dalam hadis yang sangat banyak. Ia berhubung dengan bahawa setiap penyakit diturun bersama obatnya. Seperti mana terdapat dalam beberapa hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis pertama daripada Sahih Muslim 4084 dari Jabir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, setiap penyakit ada ubatnya. Apabila ditemukan ubat yang tepat untuk suatu penyakit, maka akan sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi, Nabi adalah manusia paling jujur. Ya, paling jujur. Syakila Rayyan. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nabi manusia paling jujur. Dan dia menyebut bahawa setiap penyakit itu ada ubatnya. Apabila ditemukan ubat yang tepat, maka sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah. Masih ada tapisan. Sebab itu apabila kita sakit kepala, nak makan ubat Euphamol, atau katalah nak makan ubat demam dan sebagainya, jangan main campak macam tu je. Paling kurang bacalah bismillah. Pendek aja. Bismillah dengan namamu, ya Allah, udah kelan. Jangan kita baling ubat macam tu je, baca tidak, apa tidak dan sebagainya. Ya. Hadis ni kata ada 3 perkara. Yang pertama sekali, setiap penyakit ada ubat. Kenapa tak sembuh? Belum jumpa ubat. Ya. Dan yang kedua, dikatakan apabila bertemu dengan ubat yang betul. So ini perlukan kajian. Manusia diberi akal, manusia diberi ilmu berdasarkan Quran, berdasarkan hadis, maka manusia perlu guna akal untuk buat research and development. R&D ini dia kena buat, cari sesuatu penyakit, satu ubat yang sesuai. Dan kalaupun satu ada penyakit, yang kedua dah jumpa dah ubat dan berlaku kesembuhan itu hak milik siapa? Kesembuhan itu adalah hak milik biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Iman bab hujung tu kena penting. Bukan kerana obat tu. Ya, bukan kerana obat, tapi kerana izin Allah. Tapi Allah nak manusia itu berusaha untuk mencari obat. Ya, okey, baik. Hadis yang kedua tentang penyakit ada obatnya. Sahih Bukhari 5246, hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Allah tidak akan menurunkan penyakit melainkan menurunkan obatnya sekali. Ya, tengok hadis yang ini, hadisnya pendek. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Hadis ni Nabi SAW menyebut Allah tidak akan menurunkan penyakit melainkan penyakit itu turun sekali dengan ubatnya. Penyakit itu datang kena manusia, tapi ubat itu manusia cari tak jumpa. Sampai hari ni fenomena yang terjadi pada hari ini dahsyat. Jutaan manusia dijangkiti COVID-19, ratusan ribu manusia mati kerana COVID-19, sektor perniagaan lumpuh, segala-gala macam, hatta masjid dan surau pun terpaksa ditutup buat seketika dulu. Sekarang yang buka pun had dia 40 orang atau 500 orang. Sampai begitu keadaan. Obatnya belum sampai. Kenapa? Sebab nombor satu, manusia hanya menggunakan akal fikir sahaja untuk berusaha, tetapi lupa untuk memohon bantuan daripada Allah Ta'ala. Ini sifat manusia. Manusia, saya selalu kata contoh, apabila hujan tak turun, maka manusia hari ini pandai buat apa? Manusia hari ini pandai buat pembenihan awan. Bila kemarau berpanjangan, maka manusia menggunakan akal fikirnya, dia belajar buat pembenihan awan dengan belanja ratusan ribu. Okey, Alhamdulillah, kita mampu. Tapi sayang, dia lupa bahawa hujan itu diturunkan oleh Allah.
hujan itu ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala dan manusia tak boleh cipta hujan. Dan manusia cuba lawan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia buat tanpa dia berdoa kepada Allah Taala. Dia buat pemenihan hujan tanpa dia memohon kebantuan daripada Allah Taala. Akhirnya apabila dia buat pemenihan hujan, hujan pun tak turun-turun, habis dah duit 1-2 juta. Ataupun apabila dia buat pemenihan hujan, maka angin menolak awan yang menakung hujan itu dan turun di tempat lain. Sebab itu kita perlu belajar bahawa segala macam itu hak milik Allah Subhanahu Wa Taala. Saya selalu kata apabila kita nak berusaha sesuatu, berdoalah. Bermulalah dengan doa. Dan insya-Allah Allah permudahkan usaha kita dengan doa permintaan. Kerana doa dan harapan kepada Allah itu membawa kita kembali kepada yang asal tadi, iaitu kita sedar diri kita sebagai seorang hamba. Ya, baik. Dalam bab yang baru ni mengingatkan kita bahawa setiap keyakinan orang Islam kena yakin bahawa setiap penyakit ada ubatnya. Itu hadis yang sahih. Cuma kenapa tak baik? Maka yang pertama, satunya mungkin belum dapat ubat yang tepat berdasarkan hadis Nabi tadi. Yang kedua, kenapa belum baik? Mungkin Allah belum izinkan walaupun ubatnya tepat. Ya, jadi perkara macam ni kita boleh belajar, tapi jangan putuskan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita belajar kitab terapi Al-Quran ini bukan nak jadi bomo, bukan, tapi nak mempelajari bahawa sesuatu yang Allah jadikan bukan sia-sia. Ya, sesuatu yang Allah jadikan itu bukan sia-sia. Dia akan datang dengan sesuai mengikut kemampuan hamba-hambanya. Ada sebahagian hambanya dilahirkan dalam keadaan yang cacat. Ada sebahagian hambanya sihat walafiat. Ada sebahagian hambanya meninggal muda. Ada sebahagiannya sampai ke hari tua dan sebagainya. Allah Maha Adil. Tidak satu pun terkurang daripada sifat kasih dan sayang Allah kepada hambanya. Baik. Jadi 2 bab kecil yang kita bincang pada hari ini. Kesimpulan kita. Kesimpulan kita pada hari ini. Yang pertama, sifat yang terbaik bagi orang yang beriman adalah dengan alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang beriman apabila datang musibah, mulut dia ni dengan fikir dia ni dan dengan hati dia ni menyebut aku ini hak milik Allah dan bakal juga akan dikembalikan kepada Allah. Maksudnya sabar dan redha. Orang beriman yang kedua, siapa? Mereka yang apabila didatangi musibah dan ujian, mereka mengangkat tangan lalu memohon bantuan daripada Allah, memohon petunjuk dan jalan keluar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang beriman yang ketiga, dia berusaha untuk keluar daripada kita panggil daripada musibah-musibah dengan cara yang Allah beri akal, ya, insya-Allah. Baik.